صلوا عليه شافع الأمة في ذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي. ما شاء الله مقالاتهم شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك المقام يشير. ما أكثر الألسن التي تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه، وما أعظم وما أكرم النفوس والقلوب التي تعلقت برسول الله. وكم شد الناس بمدح رسول الله، وكم أعجبوا بحاله وقاله وأفعاله، وكم اقتدى الخلق كلهم بنور ضيائه. ومقامه أعلى من ذلك وأكبر من ذلك، وأمم الأرض في جميع لغاها كلها تحتفي بميلاد طه صلى الله عليه وعلى آله. ولما لا تحتفي بأكرم مولود به الله عزها وحماها. Berbagai macam bahasa menceritakan tentang keindahan. Berbagai macam ungkapan-ungkapan keindahan, tetapi yang memiliki keindahan tersebut hanyalah satu, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menerjemahkan, semuanya mengekspresikan tentang keindahan, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau adalah keindahan yang paling murni. Sebab beliau adalah keindahan yang begitu indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua umat manusia merasakan keheranan, merasakan hairan akan keindahan daripada akhlak Nabi dalam ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk di bawah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada di seluruh alam semesta, semuanya mengiklankan, mengikrarkan tentang kelahiran dari merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita tidak merayakan daripada kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kita mengetahui dengan begitu jelas bahwasanya semuanya adalah berkat daripada keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengikuti jejak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. ومع ما مضى بجميع لغات البشر وبجميع ما كتب العلماء والأدباء والشعراء والعلماء في مقام رسول الله، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. وكيف يكون ذاك؟ وكيف يقف ذاك مع من مدحه القرآن واشتملت الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان على مدحه وفضله ومقامه العالي عند مولاه سبحانه وتعالى. Semuanya telah memuji daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebanyak apapun daripada bahasa ataupun ungkapan-ungkapan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya telah jauh di bawah, sebab Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah dipuji oleh Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, bahkan di dalam Al-Quran, semuanya memuji daripada keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويدور الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ونجتمع بعد عام مضى في هذا المكان في هذا العام الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله أحسن من العام الماضي. آمين. علينا وعلى المسلمين. آمين. وعلى هذا المكان وصاحبه. آمين. ونرجو الله أن يبارك له وفي مكانه وفي سوقه وفيما يكون فيه من ذكر لله سبحانه وتعالى. Dan tahun demi tahun telah berlalu. Tahun yang lalu kita telah merayakan majlis zikir semacam ini. Dan tentunya tempat yang diadakan majlis zikir, semoga tempat tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah juga menjadikan tahun ini menjadikan lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, daripada tahun yang kemarin. Dan begitu juga semoga Allah memberikan berkah kepada pemilik daripada tempat ini. Allah memberikan berkah pada kerjaannya, pada
perusahaannya dan pada kedainya. Semoga diberikan keberkahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa yang berada dalam majlis zikir ini senantiasa dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab di mana tempat diadakan majlis zikir, maka tempat tersebut akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. والذكر للمولى سبحانه وتعالى وما يتردد من صفات النبي ومدائح النبي تعود بركتها على المكان وعلى الحاضرين وعلى من جاور هذا المكان. ونستمع إلى قول المولى سبحانه وتعالى وهو يحكي عن نبيه يحيى عليه السلام، قال عن نبيه أبي يحيى زكريا، قال هنالك دعا زكريا ربه، أي أن المكان الذي يكون فيه استجابة دعاء ويكون فيه ذكر لدعاء، كما في حق مريم عليها السلام حينما حكى المولى عنها أنها كانت في محرابها وأنه أتاها زكريا ووجد دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه في مكان دعت فيه مريم فاستجيب لها. وهذه الأمكنة وهذه المجالس مثل هذا المجلس المبارك وما سيتلوه من مجالس مباركة واحتفالات منيرة بذكر النبي وذكر سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه وقدس الله سره، كل هذه لها الأثر الكبير في المكان والزمان والحضور وما يحف به وما يكون متصلا به. Dan tentunya tempat yang dijadikan tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan membawa keberkahan pada tempat tersebut dan juga membawa keberkahan pada jiran-jiran yang ada daripada tempat tersebut. Bahkan tempat tersebut akan menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tempat yang semacam ini akan menjadi tempat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam majlis-majlis zikir, disitulah terdapat menjadi tempat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Sayyidatuna Maryam, menceritakan tentang Nabiullah Zakaria, yang mana ketika itu hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana saat itu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabiuna Zakaria mendatangi daripada tempat mihrabnya Maryam, yang kemudian di sana wajada indaha rizqa, di situ terdapat sebuah rizki, yaitu berupa buah-buahan, buah anggur, yang mana saat itu adalah bukan musimnya. Kemudian ditanya, anna laki hadza, dari mana engkau dapatkan rezeki tersebut? Disebut oleh Sayyidatuna Maryam, qalat huwa min indillah, ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Zakaria, Nabi Zakaria memahami bahwasanya tempat tersebut adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat dikabulkannya doa Sayyidatuna Maryam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah digunakan tempat tersebut oleh Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam majelis ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memperingati haul daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, maka ini akan membawakan keberkahan yang khusus baik bagi tempat ini, baik pada masa ini, baik bagi yang hadir ataupun bagi mereka yang ingin hadir tapi belum mendapatkan kesempatan untuk menghadiri di dalam majelis semacam ini. Semuanya yang tergabung di dalam silsilah tersebut, maka semuanya mendapatkan keberkahan Allah daripada Allah Subhanahu wa taala berkat majelis yang mulia ini. وسمعنا في هذا المجلس المبارك الكلام النفيس مما يتعلق بمقام الرحمة. تكلم الشيخ محمد نينوى بكلام علمي متنوع جميل له الأثر البالغ فيما سمعنا وفيما وصل إلى قلوبنا. وأعقبه داعية الإسلام في الدنمارك، وعقب على ذلك بكلام شامل كامل مبارك سيدنا السيد الشريف عفيف الدين حفظه الله تعالى وزاده فضلا والجميع يا رب العالمين.
فنحن في روح وراحة وحبور واستراحة، جنة عجلها الله سبحانه وتعالى لمن كان قد جلس في مجلس ذكر. وأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون لنا رتع وأن يكون لنا بها أنس. وأخبرنا المولى سبحانه وتعالى أن النفوس تطمئن ويكون لها الأمان مما تخاف وتخشى إن كان لها حضور في مجالس الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Tadi kita telah mendengarkan ungkapan daripada ceramah syarahan-syarahan daripada Dr. Syekh Muhammad Ninawi yang berisikan penuh dengan ilmiah, dan tentunya apa yang beliau sampaikan di dalam syarahan beliau begitu indahnya terdengar oleh telinga kita, begitu indahnya nyampai masuk di dalam hati kita sehingga mendapatkan pengaruh yang begitu besar. Dan kita pun juga telah mendengarkan daripada dai daripada Denmark yang mana telah memberikan syarahan yang begitu indahnya, semuanya berisi tentang rahmah, semuanya berisi tentang kasih sayang dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian daripada syarahan tersebut ditambahkan dengan sebuah syarahan yang penuh dengan keberkahan, mencakup daripada semua syarahan itu yang telah disampaikan oleh Syekh Afifuddin Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Dan ini majlis semacam ini adalah ibarat sebuah syurga yang Allah berikan kepada kita semasa kita hidup di dunia ini. Dan di dalam majlis inilah hati orang akan tenang. Di dalam majlis ininya lah orang yang beriman akan hilang semua kegalauannya, kesusahannya, sebab dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rata, untuk menikmati majlis-majlis semacam ini, untuk benar-benar duduk kemudian menghilangkan semua hal-hal kesusahan dalam batin kita melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatul musdah والنعمة المهداة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويمتن المولى سبحانه وتعالى عليه فيقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة أي فبأي رحمة يا محمد من المولى سبحانه وتعالى بها عليك فجعلك رحيما وجعلك رؤوفا وجعل عنة الأمة عليك عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب. Yang mana beliau adalah rahmat yang dihadiahkan, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Beliau adalah rahmat yang paling utama, yang paling murni adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebesaran rahmah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min haulik. Dan ingatlah dengan rahmat yang aku berikan kepadamu ya Muhammad, hingga hatimu menjadi seorang yang penyayang, menjadi seorang yang penuh dengan kasih sayang. Hendaknya engkau berbuat lintalahum, yaitu berlemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau keras dan kasar kepada mereka, mereka akan menjauh daripada dirimu. Dan disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian manusia yang begitu agung, begitu berharga daripada kalangan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi ini merasakan kesusahan daripada kesusahan yang kau rasakan. Harisun alaikum, benar-benar menginginkan kebaikan untukmu. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman benar-benar pengasih dan penyayang. Kana rahiman bil kabir wa kana rahiman bis saghir wa kana rahiman bil rijal wa kana rahiman bin nisa wa kana rahiman bi kulli al makhluqat sallallahu alaihi wasallam. رحيما حتى بغير المسلمين رحمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو عليهم
وقد عرض له جبريل بعد أن أوذي أشد الأذى وعومل أسوأ المعاملة بما لا يمكن أن يحتمل، فقال إن الله أمرني أن أعمل كل ما كنت تريد يا رسول الله، هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي لا، إني أريد وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه. Rahmatnya Rasulullah SAW kepada semua kalangan, baik kaum lelaki ataupun kaum perempuan, kepada kaum muslimin ataupun kepada mereka yang non muslim, semuanya dirahmati oleh Rasulullah SAW. Bahkan kepada kaum musyrikin ketika pada peristiwa Taif, waktu Rasulullah SAW menerima cobaan yang begitu berat, menerima lemparan batu yang sehingga penuh daripada luka daripada tubuh Nabi Muhammad SAW, datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, menawarkan, ya Muhammad, apakah engkau ingin agar aku hancurkan mereka dengan meruntuhkan daripada gunung ini agar menimpa kepada mereka orang-orang kafir? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak, aku ingin nanti daripada anak cucu mereka yang akan menjadi pembela-pembela daripada agama ini. Inilah rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa wafa'un wa ismatun wa haya'u ma siwa khulqihi nasim wa la ghairu muhayyahu rawdasul ghannau. Beliau adalah rahmat semuanya, ucapan dan perbuatannya penuh dengan ketegasan dan penuh dengan keteguhan Nabi Muhammad SAW. Ucapan dan perbuatan beliau membuat heran semua orang yang melihatnya. Beliau adalah ibarat daripada taman-taman yang begitu indah, yang tertata. Inilah kepribadian daripada Nabi Muhammad SAW yang tiada taranya dan tiada tandingannya Nabi Muhammad SAW. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مسجده يوم من الأيام فجاءه الأقرع بن حابس وكان من أجلاف العرب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ فقال له، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي 10 من البنين ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أصنع بمن نزع الله رحمة من قلبه؟ الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم ويرحمكم من في السماء. Suatu kali ada seorang Arab daripada gunung yang bernama Aqwa bin Habis. Ia adalah seorang yang sangat kasar. Ketika mendatangi Rasulullah SAW, ia dapati Nabi Muhammad SAW kedatangan Sayyidina Hasan dan Al-Husain yang merupakan cucu daripada Rasulullah SAW. Keduanya ini diciumi dahinya oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah engkau mencium daripada anak-anakmu yang masih kecil, daripada keturunanmu, cucu-cucumu ini engkau cium? Dijawab olehnya, aku memiliki 10 orang anak, tidak ada satupun yang pernah aku cium ataupun pernah aku gendong, wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Apa yang hendak aku berbuat kepada orang yang telah dicabut rahmat dari dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Orang-orang yang penyayang, pengasih dan penyayang itu akan disayang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Karena itu sayangi siapapun yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi engkau semuanya. هذه الرحمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يخاطب أمته ارحموا من في الأرض، ولم يخص المسلمين وحدهم ولم يخص البشر وحدهم، بل كل من كان في الأرض ممن كان في هذه الأرض يجب على كل مسلم أن يكون في قلبه رأفة له ورحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكون الرحمة مشاعة بين كل من يكون على هذه الأرض، ولذا هو الفضل. Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah bagi kita semuanya, beliau berkata kepada umat ini, memberikan pesanan, irhamu man fil ardi, rahmati, sayangi
apapun yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya manusia, bukan hanya muslim, bahkan non-muslim. Siapapun rahmati, termasuk hewan dan tumbuhan rahmati. Sayangi, sebab mereka semua adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. ولذا ذكر لنا صلى الله عليه وسلم فيما حدث به عن الأمم السابقة أن رجلا كان يمشي في البرية وأدركه العطش ثم وجد بيرا فخرج وشرب منها فزال عطشه ثم نظر إلى أمامه فإذا كلب يترامى به السراب يكاد يصل لسانه إلى الأرض من شدة العطش فقال لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني. ثم لما جاء الكلب إلى ركي البير جلس يدور ولم يستطع أن ينزل فأخذ الماء بخفه وسقى بخفه ذلك الكلب فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أني قد غفرت له بما أدرك من قلبه من رحمة وسقى الكلب. معنى الحديث. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bercerita, di masa lalu ada seorang lelaki, waktu itu dia berada di tengah padang pasir dalam keadaan panas di bawah terik sinar matahari. Di bawah panas matahari yang semacam itu ia merasakan kehausan yang sangat. Kemudian ia menemukan daripada sebuah sumur hingga dia mengambil daripada sumur tersebut, kemudian dia minum hingga hilang daripada rasa hausnya. Kemudian ia melihat yang ada di depannya ada seekor anjing yang lagi mengeluarkan daripada lidahnya hingga lidahnya itu menyentuh daripada tanah. Setelah menyentuh daripada tanah, kemudian dia peduli, dia merasa kasihan. Ini anjing kehausan. Kemudian dia hendak mengambil air dengan tangannya, dia tidak bisa. Kemudian dia keluarkan daripada kasutnya. Setelah itu dia ambilkan air, kemudian ia berikan kepada anjing tersebut. Di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi yang ada di zaman itu bahwasanya aku telah ampuni dosa-dosa daripada hamba tersebut karena hatinya memiliki rahmat kepada anjing yang sedang kehausan. Ini daripada makna cerita beliau. Kana yusalli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa ar-rijal yusalli as-sahabatu min as-sahabiyat min an-nisa fayasma'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam sawta sabi wa qad yakunu خارج المسجد صوت ذلك الصبي فيخفف رسول الله صلاته خشية أن تكون أم ذلك الصبي الذي يصيح من المصليات رحمة منه صلى الله عليه وسلم. Suatu kali Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Tiba-tiba ketika menjadi imam dalam sholatnya, beliau mendengar tangisan daripada seorang anak yang bayi. Kemudian dipercepat sedikit sholat tersebut oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau khawatir bahwasanya ibu daripada anak tersebut ikut menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah rahmatnya Rasulullah SAW kepada ibu tersebut. Allah yataghashana birahmatih. Amin. ويتغشى المسلمين برحمته. آمين. ويا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. آمين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أكرم الأكرمين ارحم عبادك المؤمنين. رحمة شاملة تصلح بها أحوالهم وتغيبدل حالهم إلى أحسن حال وتحفظهم من فعل الجهال وأهل الضلال. وأصلح اللهم بلاد المسلمين. أصلح بلاد ماليزيا وأهلها وما حولها يا رب العالمين. وأصلح بلاد العراق وبدل حالهم إلى أحسن حال. وبدل بلاد الشام وبلاد اليمن وكل البلاد التي يضطهد فيها الناس. اللهم أدرك الناس برحمة من عندك تصلح بها أمورهم كلها ظاهرا وباطنا. واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأبدلنا بنعالنا حالا إلى أحسن منه يا أرحم الراحمين. أكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تضعنا واسعدنا ولا تشقنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. بارك اللهم في المكان ومن حضر فيه
وبارك اللهم في القائمين فيه عليه، وبارك اللهم في سيدنا السيد عفيف وزده خيرا وزده فضلا، ومتع بهؤلاء العلماء وأدم بهم النفع، واجعلنا منتفعين بأمور ما نسمع وبما نقول، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. Kemudian ditutup dengan doa agar kita dapat rahmat semuanya, semua negara-negara kaum muslimin mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keadaan kita diganti semuanya oleh Allah menjadi keadaan lebih baik. Wassallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.